Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pada hari ini kita akan masuk dalam bab baharu, bab 8. Tajuknya ialah amanah terhadap harta dan nyawa. Pendidikan Islam tingkatan 2 pada muka surat 45. Kita pergi kepada isi kandungan. Yang pertama, membaca surah An-Nisa ayat 29. Yang kedua, kepentingan memelihara dan menghargai harta dan nyawa. Yang ketiga, larangan mengambil dan menggunakan harta secara batil. Yang keempat, larangan membinasakan diri dan orang lain. Dan yang terakhir, pengajaran ayat. Ada 5 sahaja yang akan kita pelajari dalam bab ke-8 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan yang pertama, membaca surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله العظيم. Baik, kita lihat apa maksud kepada surah An-Nisa ayat 29 yang Ustaz bacakan tadi. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maksudnya ialah, wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan makanan, yakni menggunakan harta kamu sesama kamu dengan jalan yang batil ataupun salah. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecualilah dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu. Wala taqtulu anfusakum. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengasihani kamu. Maka benarlah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang Ustaz bacakan tadi secara ringkas bercerita tentang larangan kepada kita untuk menggunakan harta dengan jalan yang salah, kecualilah dengan jalan perniagaan. Dan seterusnya Allah juga menyuruh kita untuk tidak berbunuh-bunuhan, melarang kita untuk berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Baik, kita pergi kepada kepentingan memelihara dan menghargai harta dan nyawa. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita hidup di dunia ini dengan nyawa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita makan dan minum, membeli pakaian dan sebagainya dengan menggunakan harta yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Maka sudah tentu terdapat kepentingan memelihara kedua-duanya, yakni kedua-dua pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, kita tengok harta dan nyawa adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita miliki semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaklah menggunakannya untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Yang kedua, harta dan nyawa antara perkara yang dijaga dalam syariat Islam. Islam menetapkan peraturan seperti larangan mengambil dan menggunakan harta secara batil,
dan larangan membinasakan diri sendiri dan orang lain agar kemaslahatan manusia terpelihara. Baik, seterusnya spektrum ilmu. Tujuan syariat Islam ataupun maqasid syariah untuk menjaga beberapa perkara. Yang pertama adalah menjaga agama kita sendiri. Yang kedua, menjaga nyawa manusia. Yang ketiga, menjaga akal. Dan yang keempat, menjaga keturunan. Dan yang terakhir, menjaga harta. Inilah dia tujuan pensyariatan Islam. Semuanya adalah untuk menjaga kelima-lima perkara ini dalam diri manusia. Baik, kita pergi yang seterusnya. Larangan mengambil dan menggunakan harta secara batil. Islam sangat melarang keras manusia menggunakan harta secara batil. Baik, kita tengok sebelah kiri. Islam melarang kita mendapatkan harta secara batil kerana yang pertama, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapat dosa dan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghilangkan keberkatan dan rahmat daripada Allah. Yang keempat, menyebabkan berlakunya kezaliman dan penindasan. Yang kelima, mencetuskan pergaduhan dan permusuhan. Inilah antara sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita mendapatkan harta secara batil. Baik, lihat di sebelah kanan, pengurusan harta. Dalam soal pengurusan harta, ada orang menggunakan cara yang batil. Contohnya, mencuri, riba, dan rasuah. Yang kedua, menipu dalam jual beli. Yang ketiga, boros dan kedekut. Ini adalah cara yang batil, cara yang tidak betul dalam menguruskan harta. Sepatutnya menggunakan cara yang kedua ini. Itulah cara yang betul. Yang pertama, berbelanja secara berhemah. Yang kedua, jual beli secara jujur. Dan yang ketiga, bekerja secara halal. Baik, seterusnya, larangan membinasakan diri dan orang lain. Islam melarang kita membinasakan diri dan orang lain. Sebabnya ialah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membawa kemudaratan, kezaliman kepada diri dan masyarakat. Yang ketiga, menggugat keharmonian hidup. Jadi sebab itulah Islam melarang kita membinasakan diri dan juga orang lain. Baik, kita tengok yang di bawah. Perbuatan tidak menghargai nyawa. Apa yang Ustaz sebut selepas ini adalah contoh-contoh yang dilakukan oleh manusia kerana tidak menghargai nyawa. Yang pertama, membunuh diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua, ketagihan rokok dan juga dadah. Yang ketiga, membuli, merempit dan membuang bayi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Seterusnya kita pergi kepada yang terakhir, pengajaran ayat. Apa yang boleh kita ambil daripada ayat yang Ustaz bacakan pada awal-awal tadi? Yang pertama, sebagai umat Islam, kita hendaklah yang pertama menghargai harta dengan cara membelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur. Yang kedua, berusaha mendapatkan harta dengan cara yang halal dan diridai Allah Subhanahu wa taala seperti berniaga dengan jujur. Yang ketiga, menghargai nyawa dan diri dengan menjaga kedua-duanya daripada perkara yang memudaratkan seperti rokok dan dadah. Yang keempat, mewujudkan hubungan baik sesama manusia dengan cara tidak mencederakan dan tidak saling membunuh. Jadi ini adalah antara pengajaran ayat yang kita boleh ambil dalam pembelajaran kali ini. Jadi itu sahaja pembelajaran pada kali ini. Semoga difahami, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.